Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah radhiyallahu anhu anna Quraisyan lamma abta'u على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, anna Quraisyan lamma abta'u ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, sebahagian besar daripada mereka itu saja tangguh daripada nak terima Islam. Apabila Nabi SAW dibangkitkan menjadi Nabi di Makkah, Nabi ajak orang-orang Quraisy, dimulai daripada adik-beradik dia, ajak terima Islam. Sebahagian kecil terima, majoriti tidak mau terima. Disebut keadaan mereka ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, anna Quraisyan lamma bta'u. Sesungguhnya orang Quraisy itu apabila mereka sengaja buat ghalib, saja duk buat tak mau respon kepada ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata, bukan sahaja mereka tak mau terima Islam, mereka challenge Nabi. Quraisy kata kepada Nabi, mereka kata, wahai Muhammad, kamu ada cerita umat Nabi Yusuf tidak mau ikut Nabi Allah Yusuf alaihi salam, maka Allah buat mai kemarau pada mereka.
So kami challenge engkau wahai Muhammad, kami cabar engkau wahai Muhammad, suruh Tuhan engkau buat mai kemarau macam yang mai kepada umat Nabi Yusuf pada kami. Tuan tengok. Tahap engkar manusia ni dia ada bertingkat-tingkat. Tak mau ikut satu bab. Tidak mau ikut lawan, itu satu bab. Tidak mau ikut lawan, cabar, itu lagi satu bab. Sebahagian daripada Quraisy yang ada di Mekah pada masa itu cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Muhammad, kamu pernah cerita tentang satu Nabi nama Nabi Yusuf. Umat dia tak mau ikut dia, maka Allah buat mai kemarau yang disebut sebagai sana. Lah ni, kami pun tak mau ikut engkau. Engkau suruh Tuhan engkau buat mai kemarau macam mana yang pernah dia buat mai kepada umat Nabi Yusuf, buat mai kat kami. Kalau betul Tuhan engkau berkuasa, buat benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahut cabaran itu dan Nabi berdoa. Allahumma kfinihim bisab'in kasab'i Yusuf. Nabi terus angkat tangan minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kirimkan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, kirim mai dekat mereka ni bisab'in kasab'i Yusuf, dengan 7 tahun kemarau. Seperti mana 7 tahun kemarau yang kena kepada umat Nabi Yusuf. Fa'asabathum sanah. Dan Tuhan bagi. Kemarau pun start. Kemarau yang kena orang Arab Quraisy di Mekah pada masa itu, kata dalam hadis ni, dia kata hasad kulla syai', sehingga kan menghabiskan semua benda. Segala stok simpanan makanan, segala stok simpanan bekalan, semua sekali habis. Dia bukan buat mai kemarau biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala buat mai satu kemarau yang bukan sahaja kemarau hujan tak turun, kemarau yang membawa kepada kebuluran kerana kehabisan makanan. Hatta akalul izam. Dalam hadis tu kata sampai ke tahap orang Arab Quraisy pada masa tu sampai kena baham tulang. Tak ada benda nak makan. Sampai tulang kering. Piduk rebui, piduk baham makan. Kerana kebuluran. Hatta ja'ala rajul yanzuru ila sama. Tahap mereka ni sampai ke tahap satu orang tengok ke langit. Fayara bainahu wa bainaha mithla dukhan. Bila dia langut naik ke langit, dia tak nampak langit. Dia tak nampak matahari. Sebaliknya yang dia nampak ialah jerebu. Ad-dukhan. Boleh dipanggil kabus, boleh dipanggil kabut, boleh dipanggil jerebu, boleh dipanggil asap. Yang pentingnya dia menyebabkan mata manusia kabur, tidak dapat melihat dengan jelas. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan. Ayat 10. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanim mubin. Tuhan kata, dan tunggulah saat di mana langit akan buat mai jerebu yang nyata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa fenomena jerebu ataupun kabut ataupun asap ini adalah satu bentuk azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab musabab dia kerana hutan terbakar ke, sebab musabab dia apa sekalipun, datangnya dia menjadi azab kepada manusia.
Ad-dukhan itu mempunyai dua tafsiran. Satu, dia kata asap yang yang berpunca daripada majoriti manusia bantah dan engkar perintah Allah. Satu. Ad-dukhan membawa maksud asap ataupun jerebu ataupun benda yang berlaku yang menyebabkan jadi fenomena yang jadi pada hari ini adalah berpunca daripada manusia bantah dan manusia engkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ad-dukhan dengan maksud seperti yang berlaku kepada orang-orang kafir Mekah. Bukan asap yang mai, tetapi kemarau yang mai. Kemarau yang membawa kepada kehabisan segala simpanan makanan, yang membawa mereka kepada kebuluran, yang sampai ke tahap terlampau tidak ada makan sampai mata mereka jadi kelabu. Mereka tengok langit pun mereka nampak kelabu. Kelabu itu bukan kerana asap, tetapi kerana uzur mereka akibat daripada balak kemarau yang Allah Subhanahu wa taala bawa mai ke mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila keadaan terlampau kering, kemarau menyebabkan keadaan terlampau kering, keadaan akan jadi berdebu. Bila hujan tak turun, dia kering, dia jadi berdebu. Debu teruk itu menyebabkan jadi macam jerebu. Ini fenomena yang kena kepada orang-orang Arab Quraisy yang mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarau yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati. Kemarau yang menyebabkan binatang ternakan mati. Kemarau yang menyebabkan manusia jadi teruk sehingga mata menjadi kabur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagai menyahut cabaran orang-orang kafir musyrikin Makkah, minta supaya Allah jadikan kemarau di Mekah itu adalah kerana yang pertama itu permintaan dan cabaran mereka. Dan yang kedua, kerana manusia apabila dia terandah pergi ke dinding, dia cari siapa sahaja yang dia rasa boleh tolong dia. Apabila Allah Subhanahu wa taala buat kemarau teruk di Mekah, yang pada mulanya mereka sangka cabaran itu tidak akan disahut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sahut dan Allah makbulkan doa itu. Apabila mereka tak boleh tahan dengan kemarau yang teruk itu, mereka cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemarau itu ditamatkan segera. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 15 surah Ad-Dukhan, inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Tuhan kata, kalaulah kami kurangkan sikit azab itu. Lah ni hampa tak boleh tahan dengan kemarau yang membawa kepada air hujan setitik pun tak turun. Hampa tak boleh tahan dengan kemarau yang menyebabkan pokok-pokok mati. Hampa tak boleh tahan dengan kemarau yang menyebabkan binatang ternakan mati. Hampa tak boleh tahan, hampa jumpa Nabi. Hampa minta supaya Nabi minta kepada Allah supaya stop bala kemarau ini. Allah Subhanahu wa taala kata, inna kashiful azabi qalilan. Sesungguhnya kalau sekiranya kami pekorang azab itu, innakum aidun. Tuhan kata hampa akan balik perangai lama. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang buat kita. Dia tahu perangai kita. Manusia hanya akan ingat Allah Subhanahu wa taala apabila dia susah. Tapi manusia segera akan lupa Allah Subhanahu wa taala
apabila susah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok apa yang Allah jadikan kat kita dalam sikit masa ni. Jerubu yang main ni kalau nak banding dengan yang kena kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa di Mekah, bukan bandingan dia. Ni sikit aja. Sedangkan jahat yang dibuat oleh manusia hari ini sangat dahsyat. Jenayah meningkat. Takut tuan-tuan. Jenayah yang berlaku di atas bumi betuah kita ni, di atas bumi Malaysia lah ni cukup dahsyat. Bunuh, samun, curi, rogol, zina menjadi-jadi. Kalau kita pilok sikit daripada Malaysia, tuan-tuan di Yaman bergaduh Islam dengan Islam. Kemelut yang berlaku di Yaman menjangkau 6 bulan sampai hari ini. Yang kata isu Yaman, isu Islam, yang kata Sunni bergaduh dengan kumpulan Syiah di sana, yang sampai membawa kepada campur tangan Saudi dan sebagainya, itu sudah berlarutan 6 bulan. Laporan daripada tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kata 505 kanak-kanak sudah mati. Budak-budak, dia tak kira orang tua-tua sebab dia buat kajian budak-budak sahaja. Yang direkodkan, yang tak direkod tak tahu. Yang direkodkan 505 budak-budak mati, 702 cedera parah. 1.7 juta kanak-kanak kurang zat makanan. Tak jahat lagi ke benda yang macam ni dibiarkan berlaku di atas bumi orang Islam. Bumi Yaman itu bumi Anbiya. Bumi Yaman itu bumi para Nabi. Di antara dua pihak yang menerima Allah sebagai Tuhan, di antara dua pihak yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Pertelingkahan bermula daripada isu sejarah lama. Isu Sayyidina Ali bin Abi Talib yang kemudiannya merebak, meroyak dan bawa sampai ke tahap nak berbunuh di antara sama-sama yang menerima Allah sebagai Tuhan, yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Korban daripada hari ke hari makin meningkat. Dunia hari ini tidak perlu orang bukan Islam bunuh orang Islam, tetapi orang Islam membunuh orang Islam. Akhlak semakin runtuh. Ukhuwah, persaudaraan di antara sama-sama orang Islam semakin lebur. Islam sama Islam gelut mengaitkan di antara satu sama lain. Dulu satu usrah, dulu satu naqib, dulu sama-sama hadir tamrin qiyadi, dulu sama-sama boleh bergerak ke sana sini. Tiba-tiba atas sebab-sebab yang tertentu, hari ini jumpa, salam pun tak mau bagi. Bibit-bibit permusuhan sudah bermula. Pertengkaran, bergaduh, saling menjatuhkan di antara satu sama lain. Ini adalah satu babak yang sangat malang yang berlaku ke atas umat Islam pada hari ini. Pemerintah-pemerintah Islam yang ada di seluruh dunia pada hari ini, kebanyakannya pecah amanah. Tak tunai tanggungjawab. Rasuah. Penting diri sendiri. Tidak kesian kepada rakyat marhain yang hidup semakin susah, semakin dihimpit kesusahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bawa mai kepada kita macam-macam bentuk peringatan. Jerubu ini sikit.
Walaupun sekolah ditutup, universiti ditangguhkan pengajian dan sebagainya, tetapi dia masih sedikit berbanding dengan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala buat mai di negara-negara lain yang kita tengok tiap-tiap hari. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu lagi tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingatan kepada kita dalam sebuah hadis an Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata dia, ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من يمن تطرد الناس إلى محشرهم atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang duduk di tepi bilik dia, duduk bersembang. Bilik Nabi, makam Nabi lah ni. Okey. Makam Nabi, kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita semayang di Raudah, balik kiri itu makam Nabi. Di situ rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu rumah Nabi duk ada belah rusuk tu. Kalau kita duduk di Raudah menghadap arah kiblat, rusuk balik kiri, itu pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat duk datang tu duk bersembang. Sembang depa ni didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar mai, Nabi tanya depa, "Ma tadhakarun?" Nabi kata, "Hampa duk sembang apa?" Kata depa, "Nadhkuru sa'ah." Kami duk cerita pasal kiamat. Tahun 1400 tahun dulu, sahabat dah bercakap dah tentang kiamat ni. 1400 tahun dulu, sahabat dah mula berbincang tentang hal kiamat ni. Dia kata dekat Nabi, "Nadhkuru sa'ah." Kami duk sembang, duk bercakap pasal hal kiamat. Nabi kata, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Nabi kata, hampa tak usah kalut sangat pasal kiamat. Kiamat tak akan jadi sehinggalah berlaku 10 tanda. Kiamat tidak akan jadi selagi mana tak jadi 10 perkara ni. Nabi sebut satu-satu. Yang pertama, Nabi kata ad-dukhan. Nabi kata menjelang kiamat akan mai satu asap, satu kabut, satu jerubu memenuhi muka bumi ini. Yang kedua, wad-dajjal. Akan keluar makhluk yang dipanggil Dajjal. Wad-dabbah. Yang ketiga, akan terbit mai satu binatang yang merangkak di atas muka bumi. Tak tahu, ni semua tak tahu macam mana sampai masa kita tengok besok. Wa tulu'ash syams min maghribiha. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah hampa bangkit-bangkit tidur, matahari selalu duduk keluar ke timur, tiba-tiba hari itu dia terbit belah barat. Kiamat tidak akan jadi wa nuzula Isa bin Maryam, sehinggalah Isa turun mai. Isa akan turun waktu subuh dan dia akan menjadi imam sembahyang. Rambut dia yang panjang itu akan menitikkan air daripada ujung rambut dia semasa dia menjadi imam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Kiamat tidak jadi sehingga terbit mai benda yang dipanggil Ya'juj
dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, kiamat tidak akan jadi. Nabi kata sehinggalah berlaku gempa, earthquake. Dan gempa ini dia berlaku bil masyriq, sebelah timur dunia kena, bil maghrib, sebelah barat dunia kena, wa bi jaziratil arab, semenanjung tanah Arab pun akan kena. Maknanya gempa akan menggarap seluruh pelosok muka bumi. Wa akhiru dhalik, Nabi kata, dan last sekali dia akan terbit main nar, satu api terbit daripada perut bumi, takhruju minal Yaman, tempat keluar dia mula-mula di bumi Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim. Api ini bukan sahaja dia terbit keluar, dia ligan manusia. Dia ligan manusia. Manusia lari daripada api ini. Sehinggalah akhirnya manusia akan berkumpul di satu tempat. Nabi SAW beritahu, Nabi kata semua benda ni akan jadi. Barulah kita akan tengok kiamat jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun kesimpulannya ialah, kita tak tahu adakah jerebu yang duk jadi ini merupakan satu fenomena alam ataupun dia adalah azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu. Pokok pangkalnya, bila dia mai, dia membawa azab kepada manusia. Yang kedua, apapun ia, banyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dia ni. Adakah dia satu azab Tuhan ataupun dia satu fenomena alam yang berpunca daripada orang-orang bengong yang pergi bakang hutan di Indonesia? Kita tak tahu. Benda ni bukan hal kita nak pergi bincang benda ni. Yang pentingnya dia mai, dia bawa susah kepada semua orang. Bila dia mai, dia membawa satu malapetaka kepada semua orang. Tuan-tuan, pasal apa kita kata malapetaka? Pasal dia mengganggu kapal terbang naik turun. Itu malapetaka. Kena hari kita naik kapal terbang, dia buat nak turun tak nampak landasan, tak karut ke tuan-tuan? Kalau hari orang lain naik tak apa, hari kita naik, dia lagu nak turun, lagu dia buat nak turun tak jadi, nak turun tak jadi, pasal dia tak nampak jalan. Dia membawa malapetaka kepada manusia. Adakah dia, malapetaka ini berpunca daripada bengong-bengong yang pergi bakar hutan, ataupun malapetaka ini merupakan satu azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu bukan hal kita. Kita disuruh istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan benda ini tidak menjadi satu mudarat yang teruk kepada kita semua. Tak karut ke tuan-tuan? Johor baru test apa dia panggil? IPU. Duk dapat 70 lebih, 120 lagu tu. Linteh tambak Johor 300 lebih. Apa ni? Pasal alat dia kah? Alat duk test kita punya, kita duk guna zaman Perang Dunia Kedua kah? Hak mereka pakai yang sophisticated ke? Tak tahu. Tapi pelik dia ada di situ. Jemaah pergi balik sana 300 IPU. Mai balik sini 170. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni merupakan satu malapetaka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kesian ke kita. Dan dia lindungi kita daripada sebarang malapetaka. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi dalam tafsir Suratul Nahli. Surah An-Nahli. Kita sampai di muka surat 313. 313, baris yang ketiga daripada bawah. Ayat 84, Suratul Nahli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida.
Dan sebut olehmu hari yang kami bangkit daripada tiap-tiap umat itu saksi. Iaitu nabinya naik saksi baginya dan naik saksi atasnya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, esok di hari akhirat esok, siapa nabi kita, dia akan mai jumpa kita. Dia akan mai untuk nak buat dua kerja. Yang pertama, Nabi akan mai menjadi saksi bagi kita. Maksudnya depan Allah. Dia kata, Syamsuri umat saya. Syamsuri beriman dengan risalah saya. Itu dia menjadi saksi bagi kita. Dan kadang-kala Nabi menjadi saksi ke atas kita. Dia mai di depan Allah, dia kata, Ya Allah, dia umat aku. Dia hidup zaman aku menjadi Nabi. Tapi dia tidak ikut ajaran aku. Dia kafir daripada agamamu yang aku bawa. Maka ketika itu, Nabi SAW menjadi saksi ke atas kita. Dia mendakwa kita. Kerana kita tidak ikut risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan benda ni dia kata berlaku pada hari kiamat. Firman Allah, summa la yu'zanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Dan kemudian tiada diizin bagi segala kamu itu, yang ni segala kafir itu, untuk minta uzur, untuk minta excuse, untuk minta nak balik ke dunia. Tak diizinkan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa untuk kita menyesal dan berubah lah. Masa untuk kita menyesal atas silap kita dan berubah jadi baik ialah lah ni. Bukan hari kiamat esok. Hari kiamat esok tidak ada excuse. Tidak ada lagi peluang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni dia kata apa? Pada masa itu manusia tidak boleh minta uzur, minta nak balik ke dunia untuk nak buat ibadat balik. Tak boleh dah. Siapa yang umrah? Kalian ke bapa dulu. Satu ustaz Indonesia. Dia mai bagi kuliah di hotel. Dia bagi tahu dalam kuliah dia. Dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa, banyakkanlah membaca yasinan dan tahlilan. Dia kata, kerana orang-orang tua kita yang sopa Indonesia, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, malam Jumaat mereka kembali ke rumah, mereka ketuk pintu rumah. Mereka tanya anak-anak cucu mereka, mana yasinannya, mana tahlilannya. Sahabat-sahabat saya yang dulu dengar, tak dulu cari saya. Tapi malamnya saya tak ada. Habis dia pergi jumpa, kata Ustaz, nak minta Ustaz clarify. Kita mati ni, kita boleh duduk balik rumah ke? Saya kata itu cerita hantu malam Jumaat. Pasal apa? Pasal hadisnya jelas. Menceritakan tentang orang mati ni sama ada badan dia ataupun roh dia tak boleh balik dah ke rumah. Tak boleh balik dah. Dan dia kata ni mai duk ketuk pintu, duk tanya anak cucu mana yasinannya, mana tahlilannya. Saya kata itu tahyulan. Kita tidak boleh hidup di alam mistik. Kita kena hidup di alam yang berpaksikan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita benda-benda yang melibatkan alam ghaib ataupun disebut dalam tauhidnya sebagai sam'iyat. Benda-benda yang kita dengar aja cerita, Quran cerita, hadis cerita, dengar aja. Tapi mata tak pernah boleh tengok. Benda-benda ni mesti dia ada asal usul dia. Dia mesti ada Quran, dia mesti ada hadis Nabi mai cerita.
Kita tak boleh create. Kita tak boleh reka. Kita tak boleh pergi duk buat suka-suka. Duk buat cerita-cerita walaupun dengan tujuan baik. Dengan tujuan kita nak encourage orang. Kita nak galakkan orang. Kita nak motivate orang. Suruh dia rajin baca Quran. Kita nak suruh orang buat ibadat tu bagus. Tapi kita berbohong itu salah. Islam agama yang berdisiplin. Kalau Islam tidak ikat kita dengan disiplin Quran dan hadis, hancur lebong agama ni. Dia jadi macam agama orang lain. Kita tak boleh reka-reka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi itu imam jadi imam sembahyang jenazah tadi. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tak buat doa apa dah. Saya duduk belakang sana, apa kata? Apa doa tak ada. Semayang tu doa lah tu. Semayang tu doa lah. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa lah tu. Habis tu, lepas bagi salam, tak boleh doa ke? Bukan tak boleh doa. Nabi tak doa dah. Itu kalau kita nak buat, buat. Tapi saya, macam tu imam tadi lah. Kalau saya jadi imam, saya tak buat dah. Sebab apa? Sebab tadi tu dah doa dah. Yang lebih aula, yang lebih utama apa dia tuan-tuan? Segerakan mayat. Tadi bila saya sampai tadi, saya tengok van jenazah, van polis. Saya tanya sahabat, ada jenazah ke? Kawan sebelah saya, dia pun bukan orang sini. Dia tu tak tahu, yang tu kereta polis saya tahu. Saya kata kereta polis. Saya pun tengok sekilas lalu nampak macam van jenazah. Bila dia tahu kereta polis, saya silap tengok ke apa kan. Bila habis, saya pergi tinjau dekat sikit tengok, ini van jenazah ni. Saya tanya orang tempatan, saya kata ada mayat ke? Dia kata ada, sahabat kita sebelah masjid. Saya kata dah simpan ke? Dia kata belum lagi. Saya kata bila nak simpan? Dia kata duk plan, duk cadang lepas kuliah ustaz. Saya kata tak boleh. So, mayat mesti disegerakan. Mayat mesti disegerakan. Tak baik. Kita duk faham mayat macam tu. Tak baik. Mesti disegerakan. Saya kata saya minta tolong. Saya minta tolong. Tolong pergi sembang dengan family dia. Kita settle dia dulu. Bagi cepat-cepat. Dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kubur dia menjadi raudhah min riyadil jinan. Kubur dia insya-Allah akan jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Kita duk tahan dia. Nak lambatkan dia. Nak pergi masuk dalam taman syurga Allah. Kita salah. Saya kata buat cepat. Okey. Kita pergi tanya keluarga dan keluarga kata, okey, kita settle dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia dah duduk di dalam taman syurga Allah insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita kematian, ada cerita yang pasti. It's a matter of time. Ini cuma faktor masa. Bila, cepat atau lambat. Tak tahu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani." Nabi kata apabila satu orang manusia mati dan dikuburkan dia di dalam kubur, mai malaikat. Dua malaikat yang berpakaian kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akharun nakir. Yang mai ni muka dan nakir. Masuk aja, selesai ke bumi aja, mai dia. Pasal apa? Pasal itu kerja dia. Pasal itu tugas dia. Pasal itu rutin yang mesti dilakukan oleh dia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula sekali, Mukar dan Nakir akan tanya orang yang dikebumikan ni. Dia kata, hang tahu tak man hadzal rajul? Siapa dia laki-laki ini? Pada ketika itu, dijelmakan rupa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama kali kita melihat wajah Nabi. Ni kita duk hidup ni, kita duk sebut nama Nabi, kita berselawat kepada Nabi, kita duk habaq ke orang kita sayang Nabi, dan kita buktikan dalam hidup kita hari-hari kita sayang sangat kepada Nabi. Kita marah kepada siapa-siapa yang cuba mencaca, yang cuba nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama kalinya kita masuk aja dalam kubur, dinampakkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah yang fasih, kita jawab dalam kubur, huwa abdullah wa rasuluh. Kita kata inilah Abdullah, dia hamba Allah, wa rasuluh, dan dia adalah Rasulullah. Terus dengan lidah yang fasih dalam kubur kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak ni tuan-tuan bukan boleh praktis, bukan boleh duk hafal, bukan. Benda ni bergantung kepada kita masa hidup atas dunia. Kita siapa? Kita masa hidup atas dunia, kita ni ahlul qiblah ke tak ke? Kita ahli qiblat ke tak ke? Kita orang semayang ke tak ke? Kita betul-betul sayang Islam ke tak ke? Benda ni akan menentukan boleh tak boleh kita dalam kubur nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jawab saja ini Abdullah, ini Muhammad, Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, fayaqulani, muka dan nakir terus kata, qad kunna na'lam annaka taqulu hadha. Muka nakir kata, kami tahu dah hang akan jawab macam ni. Itu dia, tuan-tuan. Untungnya kalau sekiranya kita pilih untuk jadi orang yang beriman kepada Allah masa hidup atas dunia ni, untung dia apa? Awal malaikat kenal dah kita. Bila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita kata huwa Abdullah wa rasuluh, dia hamba Allah dan dia Rasulullah, bila mulut kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila kita sebut aja macam tu, malaikat kata aku tahu dah hang akan jawab macam tu. Kata hadis tu, summa yubsahu lahu fi qabrih 70 dhira'an fi 70. Kemudian Allah perintahkan supaya bumi kubur dia tu, lubang kubur dia tu jadi luas, seluas 70 hasta panjang dan lebar. Allah perintahkan kepada kubur tu supaya jadi luas 70 dhira'in fi 70. 70 hasta lebar, 70 hasta panjang. Lega duduk dalam kubur. Summa yunawwiru lahu fih, diterangkan kuburnya dengan cahaya. Summa yuqalu lahu nam. Kemudian malaikat kata dekat orang yang beriman yang baru mati ni, malaikat kata, nam, tidur kamu. Fayaqul, jawab dia ni, yang beriman ni, yang baru mati ni, yang dinampakkan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia kata kepada malaikat, arji'u ila ahli. Dia kata, izinkan aku nak balik sat aja pergi jumpa keluarga aku. Dia minta kepada malaikat Munkar dan Nakir. Dia kata arji'u ila ahli. Bagi kat aku masa sat aja. Aku nak balik jumpa keluarga aku. Fa ukhbiruhum. Aku nak habaq kat depa. Kata cerita ni benar. Aku nak habaq kat bini aku. Aku nak habaq kat anak-anak aku yang aku sayang. Aku nak habaq dekat mereka. Hampa jangan main-main. Ini cerita betul. Hak kita duduk dengar di masjid ni betul. Hak ustaz duduk baca Quran tu betul. Hak hadis Nabi SAW bagi tahu tu betul.
Arji'u ila ahli. Aku nak balik dekat keluarga aku. Fa ukhbiruhum. Aku nak habang kat depa aja. Bukan aku nak buat apa. Nak habang aja. Dia kata ni ayah hampa ni. Ayah hampa baru sat-sat depa pi tanam. Ayah nak habang kat hampa. Ni cerita dalam kubur ni betul. Ayah nak habang kat hampa. Kata muka nanang ni ada sungguh. Ayah nak habang kat hampa. Kata Nabi Muhammad ni kita wajib kena sayang dia. Ayah nak habang kat hampa. Jangan buat jahat. Fayaqulani, kata Muqaddam Nakir, nam kanaumil arus alladhi la yuqidhu. Muqaddam Nakir kata tidak, ini cerita balik-balik ni semua tak ada. Hang sudah duduk alam lain, alam barzakh. Tuan-tuan, barzakh ni makna apa? Barzakh makna dia dinding. Barzakh tu maksud dia dinding. Dinding apa? Dinding yang mendindingkan manusia daripada alam kubur dengan alam dunia. Tidak ada manusia boleh menembusi dinding itu. Nampak macam duduk 6 kaki bawah ya. Nampak macam boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana alamnya berbeza. Malaikat kata nam kanaumil arus. Tidak macam mana pengantin tidur. Allazi la yuqidhu. Iaitu tidur yang orang tak boleh gerak. Tidur. Hatta yab'asahu Allahu min madja'ihi dhalik. Sehinggalah tiba hari kebangkitan. Allah akan bangkitkan hang masa tu. Di situ seterusnya dia cerita kalau sekiranya orang munafik, dia nampak muka Nabi kepada dia, ditanya dia, hang kenal tak siapa ni? Dia jawab kata, aku tak kenal. Aku ikut orang lah. Orang kata apa, aku kata lebu tu. Tak ambil tahu agama. Ikut orang. Sendiri tak mau pergi mengaji, agama tak mau nak cari, ilmu tak mau nak ambil pegang. Aku ikut orang. Ikutlah. Orang nak pergi ke mana, aku pergi ke situ. Aku bukan nak ikut Allah, aku bukan nak ikut Rasul. Aku bukan nak ikut ni semua Quran, hadis ni. Aku ikut orang. Orang suka apa, aku buat yang tu. Orang tak suka apa, aku nanti lari daripada benda tu. Munafik bila dinampakkan kepada dia rupa Nabi SAW, ditanya dia, hang kenal tak siapa ni? Dia kata aku tak kenal. Aku ikutlah siapa pun. Siapa kata apa, aku ikut. Dia kata la adri, aku tak tahu. Fayaqulani, malaikat kata dekat dia, aku tahu dah hang akan jawab macam ni. Kenal juga orang ni. Aku tahu dah hang ni memang tak tahu apa. Fayuqalu lil ardi, maka diperintahkan kepada bumi, iltaimi alaih, himpit dia. Fataltaimu alaih, maka bumi pun renyak dia. Fatakhtalifa fiha adla'uh, hadis kata sehinggalah berselisih tulang rusuk dia. Bumi himpit ni pasal apa? Pasal Allah perintah. Pasal apa Allah perintah macam tu kat dia? Pasal padan dengan dia masa hidup di atas dunia. Dikatakan kepada bumi, iltaini alaih, renyak dia. Fataltaimu alaih, maka bumi pun renyak dia sampai berselisih adla'. Adla' ni, tulang-tulang rusuk ni. Kena himpit, renyak dia betul. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Macam itulah dia sehinggalah hari kiamat esok. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So ayat yang kita baca tadi, dia kata tidak ada uzur kepada orang apabila dia dah balik ke alam sana. Tidak boleh lagi dia nak minta balik ke dunia. Dan tiada mereka itu disentuh. Dan tiada lagi mereka itu dituntut suruh balik untuk buat kerja apa yang diredai Allah. Kerana akhirat adalah tempat balasan, bukan tempat nak buat amal. Sebelum nyawa kita terpancuk keluar, buatlah apa nak buat. Dan nyawa sudah sampai di gargarah, tak boleh buat apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalan tentang roh. Ini persoalan yang sangat complicated.
Sebab dalam Quran, surah Al-Isra, ayat 85, Tuhan kata, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata, wahai Muhammad, mereka tanya engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab dekat siapa yang tanya pasal roh ni, kata ini kerja Tuhan. Ini urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata, aku tak bagi ilmu dekat manusia ni, melainkan sikit aja. Sikit ilmu yang Tuhan bagi kat kita tu, kita dah cerita. Kuliah bulan 5 yang lepas, kita dah cerita. Macam mana teknologi yang dicapai oleh manusia ni nampak hebat. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan kata aku bagi sikit aja. Manusia jangan rasa dia terlalu hebat. Kerana hak hebat pada manusia itu sikit pada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana roh ini urusan Tuhan, maka siapa pun tak boleh nak cerita pandai tentang roh. Tak boleh. Satu ulama besar, nama dia Ibnu Qayyim. Dia tulis satu kitab. Tajuk kitab dia Ar-Ruh. Dia tulis satu kitab ni. Cerita pasal roh ni, pasal dia tulis satu kitab. Tajuk kitab dia Ar-Ruh. Dia kutip ulama-ulama dulu punya cerita tentang roh. Ibnu Qayyim kata, Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpendapat roh orang mukmin seperti syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati aja dia pergi duduk di sisi Allah. Itu pendapat Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar. Yang kedua, ni kata Ibnu Al-Qayyim. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata roh orang kafir terus pergi neraka. Itu pendapat. Pendapat. Yang dikutip benda ni ditulis oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab dia yang bertajuk Ar-Ruh. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata roh orang kafir maka mati ya terus masuk neraka dah. Roh mukmin di syurga, dia kata. Kata Ibnul Qayyim lagi, sebahagian daripada tabi'in berpendapat. Pendapat juga. So, benda ni kerja Tuhan. Dia kata roh orang mukmin berada di sekitar kolam ataupun telaga Kautsar. Kata sebahagian tabi'in. Manakala roh orang kafir, dia kata dihumban di telaga Barhaut yang ada di Yaman. Ini yang jadi kontroversi hari itu, dicerita Barhaut saja, gaduh ruyuh dah berada. Ini mewakili pendapat sekumpulan tabi'in. Dan dia kata pendapat yang rajih mengatakan roh ni dia ikut darjat masing-masing. Kalau sekiranya orang-orang biasa, roh dia berada di alam barzakh. Tak masuk lagi syurga, tak pergi ke neraka lagi. Just dia ada di barzakh, dia kata. Dia kata roh para anbiya, roh nabi-nabi berada di a'la illiyin. Ini ada sebut dalam hadis tentang a'la illiyin, tempat yang tinggi-tinggi. Manakala ada sebahagian roh orang yang baik-baik seperti orang yang mati syahid, dia kata berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang rajih, dia kata. Dan di samping tu ada yang kata ada roh yang nak masuk syurga tertahan di pintu syurga, kata Ibnul Qayyim. Dan ada juga roh yang kekal tertahan di kubur mereka. Itu juga pendapat yang bukan mai daripada ayat Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Quran bagi tahu yas'alunaka 'anir ruh
Qulir ruhu min amri rabbi. Dia tanya engkau pasal roh, habang ini kerja Tuhan. Tu saya cakap banyak. Ini bukan kerja manusia. Manusia disuruh apa? Jadi orang baik. Supaya roh dia mendapat tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata tadi, dunia adalah tempat kita buat amalan. Akhirat adalah tempat balasan. Firman Allah, wa idza ra'al ladzina zalamul azab fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun. Dan apabila lihat oleh segala kafir akan azab neraka pada hari kiamat, maka tiada diringan daripada mereka itu, dan tiadalah mereka itu dinanti ataupun ditangguh-tangguh lagi. Apabila lihat saja, diperlihatkan saja neraka kepada orang kafir, terus mereka masuk ke dalamnya. Itu dia. Balasan kepada orang-orang yang duk lawan agama ni. Balasan dia apa? Di hari akhirat esok dia nak masuk neraka. Bila diperlihatkan saja neraka, at that time dia kena masuk neraka. Dan dia kata, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum. Dan apabila lihat oleh segala kafir musyrikin akan segala syarik mereka itu daripada syaitan dan sebagainya. Orang musyrikin maksudnya orang kafir. Di hari akhirat itu akan diperlihatkan kepada mereka syarik. Syarik ni maksud dia partner ataupun apa? Associate dia bagi. Atas dunia dia duk sembah berhala. Berhala itu syarik dia. Berhala itu partner dia. Berhala itu associate dia masa dia hidup di atas dunia. Bila dia nampak aja benda-benda ni, kalau dia sembah orang, dia nampak orang. Kalau dia sembah matahari, kalau dia sembah kayu, kalau dia sembah apa yang dia sembah masa atas dunia, dia nampak benda ni. Bila nampak saja, qalu, dia berkata, Rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Kata mereka ni, orang yang nak masuk neraka ni, dia berkata, wahai Tuhan, mereka itu, mereka tu adalah syarik kami masa di atas dunia dulu. Yang ada kami sembah akan dia lain daripada engkau. Tuan-tuan, ni perangai orang ni, perangai manusia ni daripada atas dunia sampai duduk akhirat sama. Itu sebab orang buat jahat ni, kalau dia pergi buat jahat ramai-ramai, tangkap seorang, dapat semua. Dia perangai tu. Tangkap seorang, pergi buat jahat 5 orang. Seorang kena tangkap. Masa soal siasat, dia bawa keluar pelayar, buat bunyi ketak. Tak kapit lagi. Baru dia buat tu. Tak. Siapa lagi yang pergi dengan? Dia kata, saya tak ingat siapa dia buat tu. Tak ingat. Dia pergi dekat. Ada seorang. Abang. Tak kapit lagi. Ada seorang, saya tu pergi dengan sebut seorang tu. Dia kata CCTV tangkap gambar ada 6 orang. Tak, tapi saya pergi dengan dia ni dah. Betul ke? Polis tahulah, muka tak ada lesen bawa motor ni pun kenal. Tambahlah muka buat jenis yang berat ni lagi kenal. Dia ambil pelayar, dia kapit kuku jari kaki sikit, baru kapit sikit. Ada lagi. Rupanya sampai esok ni macam tu. Bila diperlihatkan neraka kepada dia, dia nampak neraka. Pada ketika itu Allah bagi nampak ni geng-geng hak dia duduk ni atas dunia dulu. Dia kata apakah Tuhan? Dia kata tadi, dia kata qalu rabbana haula'i syuraka'una. Dia kata ya Allah, mana cik saya masuk seorang? Nu geng saya. Manusia tuan-tuan. Dia dah tunjuk. Depa ni, dia kata bahkan depa ni lah punca yang saya pergi jadi lagu ni. Dia botai ke orang. Firman Allah, fa'alqaw ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Maka melontar mereka itu, yakni syaitan dan asnam itu, jawab kepada mereka itu akan perkataan itu, bahwasanya kamu dusta sekalian pada kata kamu sembah kami. Allah pada ketika itu, Allah bagi benda ni boleh bercakap. Kalau orang, Allah bagi izin dia bercakap. Kalau kayu, kalau batu, kalau marmar, kalau buat daripada mozaik, buat daripada marble, daripada apa sembahan dia masa atas dunia ni, Tuhan bagi bercakap.
Sembahan yang dia sembah atas dunia ni Allah bagi izin bercakap. Maka bercakaplah benda-benda ni semua. Dia kata, innakum lakadzibun. Dia jawab depan Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia ni memang tikmuh. Pasal apa? Dia kata, dusta sekalian mereka itu pada kata sembah kami. Tetapi sebenarnya kamu sembah hawa nafsu kamu. Dia kata, tak. Hang bukan sembah kami. Hang sembah nafsu hang. Nafsu hang yang suruh hang sembah kami. Hang turut kehendak nafsu hang. Jangan kata hang turut kehendak kami. Kami tak suruh pun. Dia kata, nafsu hang yang suruh hang sembah kami. Dia jawab macam tu. Maka dijadi Allah hidup akan berhala itu. Dan diberi akal akan berhala itu. Untuk jawab perkataan orang yang disembah itu. Dahsyat dah tuan-tuan ni yang kata perbicaraan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maha adil. Maha adil. Kan dalam surah Yasin kita ada baca, dia kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu dia ayat surah Yasin kata. Pada hari itu Allah tutup mulut ni. Pasal apa? Mulut ni lagi tak tutup, dia nak murung. Allah tutup mulut. Dan Allah jadikan segala tangan, segala kaki, segala kulit mereka itu berbicara. Tangan ni terbit mulut duk abang kat Tuhan. Kaki terbit mulut duk abang kat Tuhan. Kulit-kulit dia daripada hujung kepala hujung kaki. Kulit-kulit menjadi saksi di depan Tuhan atas segala jahat yang dia buat masa di atas dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqau ila Allahi yauma idzinis salam. Dan melontar mereka itu, yakni kafir-kafir itu kepada Allah pada hari itu, akan serah bulat-bulat bagi hukum Allah. Pada hari itu surrender habis. Mengaku surrender di depan Allah, memang kami buat salah. Kami sedia untuk terima hukuman. Sebab dah tak boleh nak kona dah. Tak boleh nak tipu dah. Maka hari tiada bermanfaat berserah di hari akhirat. Sebaliknya, yang disuruh ialah berserah semasa di dunia. Masa tu nak pergi serah diri depan Allah, sudah tidak ada guna. Yang Allah maunya kita serah diri kita kepada Allah masa kita hidup di atas dunia. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan hilang lenyap daripada mereka itu barang yang ada mereka itu berbuat sembah syirik atas Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, yakni segala asnam itu boleh syafaat bagi mereka itu. Mereka atas dunia, mereka suruh silap, mereka duk ingat asnam ni boleh tolong mereka. Tuan-tuan, kita bila bercakap tentang berhala, tentang tokong, tentang apa, jangan hina lebih-lebih. Pasal apa? Pasal Islam tak suruh kita menghina sembahan orang lain. Tak suruh. Kita hina sembahan mereka. Kita just tahu kata mereka tak betul. Yang mereka sembah tu benda yang salah. Mereka sepatutnya sembah Allah. Jangan piduk hina tu. Piduk hina berhala sembahan mereka. Jangan. Pasal apa? Sat dia makan diri kita. Bila jadi insiden kren tumbang di Masjidil Haram. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, Masya Allah. Mereka tulis ni, Ya Allahu Akbar. Mereka tulis tu. Facebook ni suka hati je, siapa nak tulis apa pun. Nak jawab bila? Jawab depan Tuhan esok je. Lah ni tulis. Tuan-tuan nak tulis benda betul ke? Tuan-tuan nak fitnah orang ke? Tuan-tuan nak buat jadi aib orang ke? Tuan-tuan nak bagi melingkup orang ke? Buat. Tapi setiap patah perkataan itu, kita answerable di depan Allah. Zaman lah pula, tuan-tuan tulis satu je, million orang boleh baca dalam masa berapa second. Million orang boleh baca. WhatsApp ni, tuan-tuan tembak main satu benda palsu. Yang benda tu boleh merosakkan orang. Tuan-tuan tembak api, dia masuk grup ni, kalau 100, kalau 200, 200. 200 tu pula pecah lagi 200. Within second, dalam masa beberapa saat saja, berjuta orang dah baca. Kalau tak betul, jawab kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duk main benda pelik-pelik ni, jangan kalut nak forward ke orang. Jangan kalut. Sebab apa? 5 minit sekali lagi, dia habak main kata palsu.
Kita tolak api tu merambung api dah. Ni, dia hantar mai pula, berita tu palsu. Jangan sebar pula kata, la ilaha illallah. Tadi dia kata, kalau kita beriman kepada Allah, sebarkan benda ni. 5 minit mai pula, benda ini palsu. Jangan sebar. Nampak tuan-tuan? Tu sudah gopoh benda-benda ni. Tidak ada kebaikan pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apa dia tulis tuan-tuan? Oh, dia kata rupanya Tuhan orang Islam pun tak boleh nak jaga rumah dia daripada berlaku insiden ini. Betul ni macam tu. Dia kata Kaabah ni bukankah Baitullah, rumah Allah? Takkan Tuhan nak biar benda macam ni jadi di rumah dia? Betul ni betul. Kita nak jawab macam mana? Yang hari itu kita duduk bercakap, kita duduk kata dekat tokong dia. Sedangkan Islam tak benarkan kita mencerca Tuhan dia. Sebab nanti dia akan mencerca Tuhan kita. Quran beritahu. Jangan cerca sembahan dia. Sebab saat lagi, dia nanti cerca sembahan kita. Kita bubuh satu border. Kita bukan mengiktiraf dia betul. Dia tak betul. Tapi jangan cerca dia. Pasal apa? Pasal kita buka ruang untuk saat lagi dia cerca kita balik. Dia kata betul ke? Kaabah, Baitullah ini rumah Allah. Takkan Allah orang Islam nak biar benda ni jadi di rumah dia? Ini pula kena orang yang pergi sembah dia. Orang yang pergi buat haji. Turut perintah dia. Tiba-tiba, pasal apa Tuhan dia biar kalian tu bagi timpa, berkecai, mayat, hancur semua. Pasal apa? Dia duduk tanya macam tu. Kita dah nak jawab tak boleh. Kita boleh jawab sama kita. Kita kata ujian Allah. Itu anugerah Allah bagi dekat mereka. Mereka dalam keadaan ihram. Mereka dalam keadaan kejadian tu juga petang jemaah. Depan Kaabah, depan Baitullah. Allahu Akbar. Kita kata besarnya ganjaran Allah bagi kepada orang yang ditimpa musibah ini. Tapi jawapan tu orang Islam saja boleh terima. Kita tak boleh jawab dekat mereka. Dia tak faham benda tu. So, ada baiknya tu saya duk cerca. Dia silap. Kita betul. Kita yakin dengan betul kita. Bila cakap dengan dia, jangan mencerca sembahan dia. Kerana Tuhan kata, esok-esok dia akan cerca sembahan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini bukan benda pertama jadi di Kaabah. Bukan benda pertama jadi. Tuan-tuan, kita akan baca insya-Allah di Masjid Abdullah Fahim. Cerita tentang golongan Syiah curi Hajar Aswad buat balik negeri mereka. Kita akan baca insya-Allah. Hajar Aswad yang ada di penjuru tu, penjuru Hajar Aswad tu, 7 biji batu tu dipakorek balik. Golongan Syiah ni dipakorek bawa balik. Hampir 19 tahun Hajar Aswad tak ada di situ. Kalau nak tanya lagi kata, Tuhan apa dia duk biar orang curi Hajar Aswad ni? Bolehkah kata lagu tu? Ada hikmah dia. Di sebalik setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ada hikmah dia. Tuan-tuan tahukah Kaabah tu pernah tenggelam banjir? Bolehkah kita kata, apa Tuhan duk biar bagi rumah dia tenggelam banjir ni? Bolehkah kata lagu tu? Tak boleh. Allah takdirkan benda tu berlaku, ada sebab musabab dia. Ada hikmah di sebalik dia. Tu bila berlaku benda-benda macam, jangan terkejut, jangan heran. Benda tu normal, biasa jadi. Kita bukan sembah Kaabah tu. Kita sembah Tuhan Kaabah itu. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah kamu semua sembah Tuhan rumah ini. Quran kata. Bukan kita sembah ketui batu tu. Tapi kita sembah Tuhan rumah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab Islam ajak cantik dah. Tapi kita selalu terbabas. Di dalam nak bercakap. Hari-hari kita terbabas. Maka akhirnya membawa keburukan kepada kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab bima kanu yufsidun." Bermula segala orang kafir dan orang yang menegah mereka itu daripada ikut jalan agama Allah, kami tambah akan mereka itu azab atas azab.
Tuhan kata orang yang di atas dunia tak Islam. Dia pilih untuk jadi orang kafir. Hari akhirat esok bukan saja kena azab, kena double azab. Kena azab fauqal azab. Azab atas pada azab akan kena. Dengan sebab barang yang ada mereka itu berbuat fasid, buat rosak di atas muka bumi. Dengan kerana tegah manusia dan tegah diri mereka sendiri daripada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana atas dunia, mereka pilih untuk tak mau nak beriman dengan Allah, tak mau ikut Nabi. Maka di hari akhirat esok Allah kenakan azab atas azab. Wa yawma nab'athu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan sebut olehmu wahai Muhammad, hari kiamat kami, yakni Allah, akan bangkit pada tiap-tiap umat itu saksi atas mereka itu daripada diri mereka itu. Siapa dia? Iaitu Nabi mereka itu sendiri. Hari akhirat esok Nabi Muhammad akan mai tunjuk kata ini umat dia. Tuan-tuan, make sure kita ni salah seorang yang akan ditunjuk oleh Nabi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dia akan tunjuk, ini umat aku, ini umat aku, ini umat aku. Nabi tak tunjuk kita, habis kita. Nak boleh ke Nabi tunjuk tu? Kita masa hidup ni kena tunjuk kata kita betul-betul terima Nabi sebagai Nabi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi menjadi saksi kepada umatnya dengan beriman ataupun kufur. Nabi akan tunjuk di depan Allah. Nabi kata ini umat aku. Nabi, oh ini bukan umat aku. Nabi akan tunjuk seorang-seorang. Ini dia kafir, dia tak ikut ajaran aku. Ini ikut ajaran aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ji'na bika syahidan ala haula. Dan kami bawa datang dengan engkau ya Muhammad jadi saksi atas mereka itu. Yakni menjadi saksi atas kaum engkau ahli Makkah dengan iman dan kufur itu. Nabi mai tunjuk. Walaupun adik-beradik dia, kalau sekiranya tak beriman dengan dia, Nabi akan beritahu dekat Tuhan, ini adik-beradik aku, tapi tidak ikut aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turun atas engkau wahai Muhammad akan Quran kerana menyatakan bagi tiap-tiap suatu. Quran mai dia menjadi tibyan. Dia bagi clear dekat kita. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Hak mana betul, hak mana salah. Kena tengok Quran. Daripada segala yang disuruh, sama ada tegah ataupun hidayah ataupun rahmat ataupun kesukaan bagi segala muslimin dengan syurga, Quran bagi tahu semua. Kita tak patut keliru lagi dah, ni benda ni boleh ke tak boleh. Quran dah bagi tahu, hadis dah bagi tahu, ikut saja. Firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang berikutnya. Ni ayat-ayat yang famous. Bila ni tuan-tuan dengar ayat ni? Khutbah Jumaat. Yang kadang-kadang khatib salah baca. Dia nanti baca, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ayat tu kata apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bukan ya'murukum. Ya'muru, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Untuk fokus betul-betul, tuan nanti boleh tangkap. Ada khatib dia, benda ni tentang kita lah. Kita dah duk hafal salah, kita duk bawa salah tu. Dia baca khutbah mana masjid pun, mai tani pak kena. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Bunyi macam betul ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya'murukum. No. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ya'murukum no ayat lain. Ada. Dia sudah confuse dua ni. Jadi ayat dia innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tak boleh sebut kum. Kalau dia sebut, kalau tuan-tuan tahu nombor telefon dia, tuan-tuan hantar text message dekat dia. Ustaz, minta maaf dulu. Minta maaf. Tadi Ustaz tersilap baca innallaha ya'murukum. Sebenarnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia bila baca, bila aku baca lagu tu, dia kata dia tak kata dia salah. Ya. Dia kata bila aku baca ya'murukum pula, kata.
Kalau ada rakaman, pasang-pasang begini, ya'murukum. Silap. Pasal apa? Kalau tengok teks, insya-Allah tak silap. Tapi bila tak tengok teks, boleh berlaku silap. Itu normal manusia. Manusia punya silap ni macam-macam boleh jadi. Saya 4 bulan ke apa, tak ada kuliah kan, saya duk tengok YouTube ni, Zoom kuliah duk rakam macam-macam kan. Tengok, saya nanti main takut. Rasa macam tak mau buat kuliah lah. Pasal apa? Pasal, takut tuan-tuan bila tengok ni. Takut. Kan? Style macam-macam duk ada lah ni. Kan? Saya sampai jadi, saat lagi aku buat silap, mereka highlight pula mampu. Takut begitu. Kan? Pasal ada trend lah ni, mereka duk cari salah, angkat mereka highlight. Takut tuan. Sedangkan manusia, kesilapan boleh jadi. Tegurlah secara hikmah. Kan? Satu tu saya tengok dia marah orang masuk masjid. Orang tengah azan, duduk tunggu. Orang azan bagi habis. Kan? Saya takut dia tengok tu. Kan? Pakai jubah saja, dia kata jahil. Tak ada ilmu, dia kata. Isu satu aja. Isu apa? Dia main masjid, Bilal tu azan. Jadi dia tunggu sampai habis azan. Dia doa, lepas tu bawa Allahu Akbar, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sahabat kita ni dia marah kat kawan tu. Dia kata jahil. Dia kata pasal apa? Dia kata pula pakai jubah saja, dia kata. Kan? Pasal apa? Dia kata pasal kita, dia kata semayang dah. Dia kata kita masuk main, orang nak azan, orang apa, kita semayang, dia kata. Pasal apa? Menjawab azan tu sunat, dia kata. Sedangkan mendengar khutbah itu wajib, dia kata. Jadi api tunggu masa orang azan ni, lagi masa khutbah lagi baru nak semayang, dia kata apa ni hak sunat pergi buat, hak wajib pergi tinggal. Itu alasan dia. Betul tak betul? Betul. Itu mewakili satu pendapat. Tetapi dia ada pendapat lain lagi yang juga didokong oleh ulama-ulama besar. Sebahagian lagi ulama yang juga ulama mazhab berpendapat kata dengar azan sampai habis, lepas tu doa, lepas tu semayang. Cuma sembahyang tu hendaklah direngkaskan, buat bagi cepat, tak payahlah ambil hak sunat-sunat macam-macam, baca Fatihah saja dan sebagainya, pasal kita nak dengar khutbah sat lagi. Maknanya orang yang masuk masjid masa orang doa azan, dia nak tunggu sampai azan habis baru dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, ataupun dia nak terus sembahyang, dua-dua pun boleh. Dua-dua juga adalah pendapat ulama besar. Jadi saya takut. Jangan kasar sangat. Kita kena raih selagi mana benda tu hasil daripada pendapat ulama yang besar-besar. Orang nak pegang yang mana, kita kena respect. Kita nak pegang yang mana, kita pilih. Sebab ini ijtihad. Ijtihad daripada ulama yang mujtahid. Jangan macam tu. Jadi saya ni bila duk tengok benda ni, saya jadi sejuk kaki. Saya jadi takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan baca insya-Allah, panjang umur, ada masa kita akan baca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tuan-tuan, ayat ni ayat 90 suratul Nahl ini. Ayat ni menjadi sebab kepada masuk Islam Osman bin Maz'un. It's a very simple ayat. Tapi satu orang yang bernama Osman bin Maz'un ni, dengan kerana dia pergi jumpa Nabi SAW baca ayat ni dekat dia. Dia dengar ayat ni saja, berguncang dia masuk Islam. InsyaAllah, bulan depan punya muqaddimah, kita tengok siapa Osman bin Maz'un ni. Itu dia tuan-tuan. Kita dah biasa dengar Osman bin Affan. Bagi kita Osman bin Affan ni dah cukup dahsyat dah dia ni. Masya Allah tuan-tuan. Ada lagi Osman bin Maz'un yang nama kita tak rajin dengar. Hebatnya bukan calang-calang orang.
Sehingga kan kita kata hebat dia ni. Sehingga kan apa tuan-tuan? Hebat dia ni sampai apabila dia meninggal, Nabi SAW dapat tahu, Nabi pi tengok jenazah dia yang duk tidur kaku tu, Nabi kucuk dahi dia. Air mata Nabi turun darah atas pipi Nabi. Sayang Nabi kepada Osman bin Maz'un ini yang masuk Islam bersebab musabakkan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan hebatnya Osman bin Maz'un, kata nak cerita bulan depan bila cerita lah. Ni dia punya penyakit dia ni. Osman bin Maz'un ni dia hebat dia lagi satu apa dia tuan-tuan? Bila anak Nabi, satu riwayat kata Ruqayyah, satu riwayat kata Zainab, anak Nabi. Tak tahu hak mana satu. Ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang hasan, ada riwayat yang dia kata rijal yang meriwayatkan hadis itu thiqat dan sebagainya, macam-macam riwayat. Anak Nabi yang katanya Ruqayyah ini meninggal dunia. Dekat dia nak meninggal, Nabi boleh kata dekat dia. Nabi kata, wahai anakku, pilah. Nabi kata, nak lepas dia, nak meninggal ni. Nabi kata, pilah. Kamu susulilah pendahulu kita yang terpilih, iaitu Osman bin Maz'un. Nabi kata begitu. Out of berapa ramai sahabat Nabi, Nabi point nama dia bawa keluar. Nabi kata dekat ni, anak dia Ruqayyah. Dan satu riwayat kata Zainab. Nabi kata, pilah, tak apalah. Nabi nampak dia nazak, nak habis umur. Nabi kata, pilah. Kamu susulilah pendahulu kita yang terpilih, iaitu Osman bin Maz'un. Dan kemudian dia disimpan di sebelah kubur Osman bin Maz'un. Ni, kuliah akan datang, siapa dia Osman bin Maz'un ini yang puncak masuk Islamnya ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Satu kita dapat malam ni. Kalau tak dapat semua tadi ni, dapat satu. Apa dia? Jemaat nak main ni bila kita pi dengar khutbah, ila mai khatib sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, teringat Osman bin Maz'un, teringat bulan depan jangan miss kuliah. Kenapa? Kan? Itulah tuan-tuan. Kita baca cerita-cerita sahabat-sahabat ni bukan ada apa tuan-tuan. Nak ambil semangat. Tak boleh jadi macam mereka. Boleh tempiah-tempiah mereka pun jadilah tuan-tuan. Tara-tara kita ni boleh tempiah-tempiah mereka pun jadilah. Paling-paling tak ada. Nabi tunjuk kita di hari akhirat esok. Ini umat aku. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.